Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pelajar sekalian. Pada pagi ini saya akan berkongsi dengan pelajar satu tajuk matematik SPM, iaitu tajuk pelan dan wakat. Mudah-mudahan pelajar dapat memahami sikit sebanyak tajuk tersebut. Yang pertama sekali, pengenalannya ialah dalam tajuk ini kita dapati ada dua pandangan. Yang pertama, pandangan iaitu lukisan mengikut pandangan pelan. Ini bermaksud kita melihat daripada atas pelajar, daripada atas, okay? Dan garisan dan titik-titik yang bergerak selari ke bawah. Garisan dan titik akan bergerak selari ke bawah, okay? Contoh yang pertama, pandangan pelan. Kita melihat sesuatu pejal yang berbentuk silinder pelajar daripada atas. Jadi apakah bentuk lukisan bila mana kita melihat silinder itu daripada atas? Maka kita akan dapati bentuknya ialah seperti satu bulatan. Okey, faham pelajar? Contoh kedua ialah daripada pandangan pelan atas, kita melihat sesuatu pejal yang berbentuk kuboid daripada atas. Apakah bentuk yang akan terhasil? Jadi bentuk terhasilnya pelajar ialah kita akan nampak seperti satu segi empat tepat. Okey, ini adalah contoh pandangan pelan. Ingat pelajar, pandangan pelan adalah ikut atas. Okay. Yang kedua ialah lukisan mengikut pandangan wakat, di mana ia bermaksud kita melihat daripada pandangan mengikut arah yang ditetapkan. Okey, garisan dan titik-titik akan bergerak selari dengan arah pandangan secara wakat. Okay. Sebagai contohnya lah, pandangan wakat ini kita melihat sesuatu pejal yang berbentuk silinder secara mendongak ikut arah pandang tersebut. Apakah bentuk yang akan dapat? Adakah bentuk silinder? Jadi pelajar kita akan dapati bentuknya lah, kita akan nampak seperti satu segi empat tepat. Contoh yang kedua ialah kita melihat sesuatu pejal yang berbentuk gabungan secara mendongak. Okey, kita lihat ikut arah pandang merah tersebut. Apakah akan kita dapat? Bila kita lihat yang silinder akan menjadi segi empat. Sama juga yang kubuat ataupun segi empat tersebut akan nampak segi empat. Okey. Baiklah pelajar sekalian, sebelum saya teruskan lagi, saya nak jelaskan ada 3 langkah penting sebelum pelajar menjawab soalan pelan dan wakat. Yang pertama sekali, bila pelajar melihat soalan tersebut, kena fokus dan buat gambaran dalam bentuk lukisan tersebut. Buat gambaran bentuk lukisan tersebut. Gambaran dalam fikiran dahulu. Yang kedua, pelajar bina lakaran kasar gambaran lukisan dengan meletak label dan ukuran. Lakar dulu dengan tangan. Tidak perlu ukuran yang tepat, lakaran saja. Okey. Yang tiga, barulah pelajar lukis lakaran tersebut dengan menggunakan pembaris mengikut ukuran sebenar. Okey, mengikut ukuran sebenar. Okey, pelajar, bagi menerangkan soalan pelan dan wakat ini, saya akan membawa contoh soalan SPM 2005. Okey, kita lihat soalannya. Rajah 91 menunjukkan sebuah pepejal berbentuk prisma tegak dengan tapak segi empat tepat PEFN terletak di atas meja mengufuk. Permukaan EFGHJ ialah kelihatan rentas seragamnya. Segi empat tepat KJHL ialah satah condong, dan segi empat tepat LHGM ialah satah mengufuk. Tepi JE dan DF adalah tegak. Itu arahan dia. Pelajar kena baca dengan jelas arahan tersebut. Okey, baiklah pelajar, kita pergi pada soalan pertama. Lukis dengan skala penuh, dongakkan pepejal itu pada satah mencacah yang selari dengan EF sebagaimana dilihat dari F. Sebagaimana
dilihat dari X. Okey, belajar dari X. Okey, baiklah belajar. Bila lihat ikut pandangan X, dongokkan X, permukaan manakah pelajar akan nampak? Permukaan mana yang pelajar? Okey, maka bila ikut X, permukaan ataupun satah yang kita akan nampak ialah yang berwarna biru tersebut. J, E, F, G, H. Itu yang kita nampak. Kemudian, sebelum saya cakap tadi, E akan tercantum dengan P, F tercantum dengan N. Bila ikut pandangan N, anak-anak ini seolah-olah ditolak ke belakang. Okay, ditolak ke belakang satah tersebut, maka itu adalah lukisan yang akan dapat. Okey, maka ini adalah lukisan yang akan dapat. Okey, sekali lagi, perhatikan satah berwarna biru ini. Okey, biru akan bergerak selari dengan pandangan X. Dia bergerak selari dengan pandangan X. Maka kita akan dapat gambar seperti ini. Okey, sebelum itu belajar, saya nak bawa kembali kaedah yang pertama tadi. Setelah pelajar melihat, membayangkan dalam fikiran betul, kemudian pelajar sebelum melukis seperti ini, pelajar lakar dahulu. Pelajar kena lakar dahulu. Dan lakaran ini tidak mengikut ukuran. Lakar dulu. Okey, dan sebaik mungkin pelajar labelkan dulu dengan EP, JK, 4cm, 8cm dan sebagainya ini, supaya ianya memudahkan pelajar untuk melukis yang sebenar nanti. Dan label-label ini untuk memastikan garisan-garisan yang ada tidak tertinggal. Setelah kita lakar, barulah kita lukis. Kita buat lukisan sebenar. Okey, dan pelajar kena ingat, lukisan tersebut mesti dilukis dengan menggunakan pembaris dan mengikut ukuran sebenar dalam cm yang diberi. Contoh kalau 8cm, guna pembaris dan lukiskan 8cm. Okey, baiklah pelajar. Sering persoalan pelajar menanya saya, perlu label atau tidak? Perlu dilabel atau tidak lukisan tersebut? Okey, terlihat di sini ialah yang pertama lukisan yang dilabel. Yang kedua, ada juga pelajar melukis tanpa label. Okey, kalau kita nak label pun boleh. Kalau kita tak nak label pun boleh. Kedua-duanya boleh. Okey? Okey, seterusnya ialah pelajar nak guna pen atau pensel. Ini selalu persoalan tanya oleh pelajar. Nak guna pen atau pensel. Okay, saya cadangkan di sini, saya sarankan supaya pelajar menggunakan pensel untuk melukis, sama ada lukisan pelan ataupun dongokkan. Supaya dengan pensel ini kita boleh padam balik, kita boleh buat balik, okey, lukisan kita silap tadi. Okey. Seterusnya ialah tuan-tuan sekalian, kita terus kepada soalan yang SPM 2005 bahagian B. Okey, bahagian B inilah sebuah pepejal berbentuk prisma tegak dengan kertas seragam UV WX dikeluarkan daripada pepejal yang asal. Okey, kalau kita lihat ini macam inilah. Yang ni yang asal. Okey, maka kertas seragam ni UVWX ni, okey, dikeluarkan menjadi seperti ini. Dia asal dan dikeluarkan seperti itu. Dan pelajar nak kena baca dengan teliti arahan tersebut. VS ini ialah 3 cm. SE ialah 2 cm. Okey, jadi pelajar kena baca dengan teliti dan jelas arahan-arahan soalan tersebut. Okey. Jadi kita lihat soalan pertama ni. Baiklah belajar. Soalannya ialah lukis dengan skala penuh pelan yang tertinggal. Okey. Okey. Pelan, pandangan pelan, iaitu ikut atas dan dilukis mengikut pandangan daripada atas. Jadi daripada atas ini apakah satah atau permukaan yang pelajar akan dapat? Okey. Yang pertama sekali ialah kita lihat bila ikut atas, yang pertama satah KLXU. Yang kedua LMGH X. Dan yang ketiga VSTW. Seperkara lagi pelajar, bila lukisan
plan, fokus utama ialah tapak. Pelajar kena lukis tapak. PEFN. Lukis tapak dahulu, lakar tapak dahulu. Okey, lakaran itu sebagai asas. Kemudian kita tengok pelajar, bila lihat daripada atas, seolah-olah anak panah itu menekan ke bawah. Dan ini menyebabkan, okey, yang kita konsepnya ialah akan turun ke bawah. Satah tu akan turun ke bawah, satah menjadi segi empat, satah ini juga akan turun ke bawah menjadi segi empat di bawah tapak tersebut, dan satah ini juga itu konsep turun ke bawah mengikut anak panah yang kita lihat tadi. Jadi ini adalah lukisan dia, dan ini adalah garisan LXS. Nampak jelas, maka perlu juga dilukis. Dan satu lagi lah, ini adalah garisan XU, juga perlu dilukis. Maka ini adalah gambar rajah yang kita dapat setelah melihat pandangan plan. Okey, baiklah pelajar. Sama ada kita lukis seperti ini ataupun kita lukis seperti ini, tak ada masalah. Baiklah pelajar, kita teruskan lagi dengan lukisan dengan skala penuh. Dongakan yang tertinggal pada satah mencacah yang selari dengan PE sebagaimana dilihat daripada Y, daripada ikut arah Y. Okey, ikut arah Y. Okay. Sebelum itu pelajar, dalam setiap soalan yang ditanya tajuk plan kali ini, pelajar perlu melukis 3 lukisan. 1 lukisan plan dan 2 lukisan dongakan. Dan ianya merakumi 12 markah. Okey. Kita sambung balik. Baiklah pelajar. Bila pandangan dongakan ikut Y, satah mana yang kita akan nampak? Satah mana yang akan nampak? Yang pertama sekali lah kita akan nampak satah K U V S E P. Satah yang kedua ialah X H T W. Seperti mana konsep tadi, bila ada panah ikut Y, seolah-olah anak batu menolak satah tersebut ke belakang. Dia tolak ke belakang, dia tolak ke belakang. Nah, itulah rupa sebagai lukisan kita. Tapi akan kena lihat, kena faham bahawasanya dalam dongakan Y ini ada garisan yang kita tak nampak. Contohnya ialah garisan LH ini, sebahagian dia tak nampak. Sebab itulah lukisan ini menjadi seperti ini, putus-putus. Kenapa putus-putus? Kerana garisan LX tidak nampak, tapi ada. Bila tidak nampak ada, maka dia putus-putus. Itu paling kena ingat. Okey? Jadi ini adalah terhasilnya lukisan yang kita dapat hasil daripada pandangan dongakan Y. Okey, selamat mencuba pelajar sekalian. Okey, ini adalah ukuran penuh lah. Ukuran penuh 3 cm, 2 cm, 2 cm dan 6 cm. Nak label pun tak apa, tak label pun tak.